الصالحين أرواح المسلمين والمسلمات وإلى أرواح أبينا وأمنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Kita baca surah Al-Kahf ayat 1 hingga 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Sadaqallahul azim. Kita selawat Fatih. Pagi Isnin kita selawat Fatih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي لما سبق ناصر الحق
بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم ومقداره العظيم. Selawat Fatih. Fatih ni maksud dia pembukaan. Buka hati, buka hijab, buka pandangan, buka mata hati agar tak pandang kepada benda-benda yang tak elok saja. Apa yang kita tengok adalah kebaikan. Ada masalah yang tersimpul rasanya macam tak ada jalan penyelesaian. Perbanyakkan selawat Fatih akan Allah Ta'ala buka jalan penyelesaian. Seandainya hati tertutup dengan penuh rasa gundah gulana, sedih dan sebagainya, maka bacalah, perbanyakkanlah selawat Fatih. Allah Ta'ala akan buka seluas-luasnya jalan penyelesaian, insya-Allah. Nah. Baik, kita akan sambung pagi ni daripada kitab Tanbihul Ghafilin. Saya hanya ada kitab Jawi sahaja. Sambungan dia pada muka surat 15. Muka surat 15. Kalau kata Rumi, muka surat berapa? 48. Kitab Rumi muka surat 48. Kita ambil dekat kemudian, maka apa dia? Dan malaikat berkeliaran. Okey, kita patah balik sikit, ambil duduk sikit nah. Duduk ke belakang pasal apa? Dia macam tergantung. Gantung ambil. Kemudian maka firman Allah Ta'ala kepada segala malaikat yang menanggung aras. Kemudian maka berfirman Allah Ta'ala kepada segala malaikat yang menanggung aras. Bawa olehmu aras ini kepada bumi yaumul qiyamah. Jumpa tak? Jumpa? Ada yang tak jumpa? Jumpa Kak Syam? Kak Ani jumpa lagi? Muka surat apa Kak Syam? 48. Kawan-kawan lain jumpa tak? Jumpa nah, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bi khair ya karim. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Innaka antas sami'ul alim. Innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du fa ya ibadallah. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tidak terhingga rasanya kita rafakkan kesyukuran pada Allah Ta'ala. Allahu Azza wa Jalla. Allahu Jalla Jalalah. Di atas limpahannya yang melimpah ruah kepada kita. Kita dihidupkan dalam iman, dalam Islam. Terima kasih wahai Allah. Masih lagi beriman dengan Allah. Berasulkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkitabkan Al-Quran. Alhamdulillah. Seorang Muslim yang sempurna. Apabila sempurna 3 benda dalam diri dia. Kemudian baru diikuti dengan akidah-akidah yang lain. Sempurna 3 benda ni. Beriman dengan Allah sebagai Tuhan. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasul. Al-Quranul Karim sebagai kitab. Sempurna keimanan. Dan kemudian barulah diikuti dengan pegangan ataupun kepercayaan yang lain.
Terima kasih. Kita tak pernah goyang, tak pernah syak ataupun rasa ragu-ragu. Melainkan kita terus berpegang teguh bahawasanya la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah wa Muhammadur Rasulullah. Dan Muhammad itu adalah pesuruhnya. Itulah lesen yang paling besar sekali nak duduk dalam Islam dah. Lesen yang paling besar sekali. Kalau tidak, tak boleh duduk dalam Islam. Dan kita redha. Kita redha setiap kali melantunkan kalimah-kalimah tersebut. Kita ikutkan dengan hati penuh kekhusyukan. Bahawasanya mengaku dengan sebenar-benarnya. Itu maksud keimanan. Dan kerana keimanan itulah kita belajar, kita belajar mengenal Allah, mencari hidayah melalui sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengambil pedoman melalui kewarakan para sahabat, mengambil keberkatan melalui para ulama. Dan oleh kerana itu kita bersusah payah walaupun di usia yang jangan marah, semua orang marah kalau kita sebut tua, senja di usia yang senja, kan? Senja tu mana sikit dia tua lah tu, kan? Kita terus dahagakan ilmu, terus dahagakan ilmu. Masih lagi belajar. Orang tanya lah, ni buat apa dah? Pencin-pencin buat apa? Belajar. Belajar lagi. Belajar lagi, terus mencari jalan untuk mendekatkan diri kita dengan Allah. Sebab kita ni selalu sangat lupa. Kalau tak ada yang memperingatkan, maka kita bimbang. Hati kita semakin hari semakin mengeras. Jadi untuk melembutkan hati, iaitu melalui zikrullah, insyaAllah. Yang mana kita akan sambung hari ini pengajian kita yang telah kita tinggal lama. Masih lagi perbicaraan tentang huru hara kiamat. Huru hara pada hari kiamat. Huru hara ni keadaan hiruk pikuk, keadaan manusia ni termasuk kita yang akan duduk di dalam suasana huru hara kiamat. Cuma dengan nasib yang berbeza-beza. Kita bawa diri kita di akhirat nanti, ataupun lebih tepat kita sebut Yaumul Qiyamah, pada hari kebangkitan. Yaum tu hari kiamat, itu bangkit. Hari kebangkitan. Bangkit daripada mana? Bangkit daripada kubur. Dengan suasana yang amat asing. Bumi tidak seperti hari ini yang ada pokok-pokok, yang ada bangunan-bangunan ciptaan Allah bagi pinjam hari ini. Bumi tak seperti hari ini. Sebaliknya bumi adalah sebagai satu hamparan putih. Hamparan perak yang dihamparkan seputih-putihnya. Matahari yang kita tengok jauh, kita baca pada Jumaat lalu. Berapa kilometer? 150 juta kilometer. Mendekat dengan kita. Hampir hingga lebur bumi, perak. Kemudian kita apa jadi? Kita tak mati dah. Kerana kematian hanya sekali. Kita tak mati dah. Sebaliknya kita terus hidup dalam kesakitan ataupun azab ataupun kenikmatan yang berterusan abadan abada, selama-lamanya. Itu yang dikatakan kita bangkit dalam suasana yang berbeza, dalam suasana yang cukup asing. Tapi Rasulullah selalu cerita, selalu cerita. Kita tahu dengan kita belajar. Tapi malangnya kita tahu dan kita lupa. Kita tahu dan kita lupa. Baik, kita sambung. Kemudian maka firman Allah Ta'ala kepada segala malaikat yang menanggung aras. Bawa olehmu aras ini kepada bumi yaumul qiyamah. Misalnya, aku hukumkan antara segala malaikat yang menanggung hambaku. Seperti firmannya, wa yahmilu arsya rabbuka fawqahum yawma idzin samaniya. Ini dikatakan selepas bumi itu dihamparkan, manusia berjalan kaki menuju ke mahsyar, tempat untuk diperhitungkan amalan, tempat untuk dihisapkan. Disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, keadaan manusia yang bangkit bertelanjang.
Kemudian masing-masing ada kenderaan yang menunggu. Kalaulah ada kenderaan yang dimiliki adalah kenderaan yang tunggu. Nak bawa penghuni syurga. Tunggu dengan kenderaan, tunggu dengan pakaian. Kita bangkit bertelanjang. Ada pakaian yang dibawa khas daripada surga untuk dipakaikan. Kemudian dibawa naik kenderaan lalu diarak seperti pengantin. Cerita di dalam surah Insan dia cerita. Di dalam surah Waqi'ah dia cerita. Di dalam surah Ar-Rahman dia cerita. Muttaqi'ina 'alal ara'ik la yarawna fiha syamsan wala zamharira. Mereka itu akan diarak duduk berteleku di atas pelamin-pelamin yang mana kedudukan mereka itu tidaklah kena panahan cahaya matahari yang kata mendekat tu, wala zamharira, tak ada lah sampai sejuk petang. Itu surah Insan dia cerita dah. Siapa ni? Orang yang bangkit pada hari kiamat nanti. Kemudian diarak, maksudnya diusung. Diusung dengan menaiki kenderaan menuju ke Fadli Rabbul Jalil untuk diperhitungkan. Orang yang ada kenderaan sampai awal. Walaupun panas terik yang kata matahari mendekat, tapi dia pun tak rasa. Wala syamsan wala zamharira. Tak ada matahari yang nak panas mereka. Tak ada kepanasan. Dan taklah sampai sejuk gedi. Dalam suasana yang sedap-sedap saja. Sedap-sedap saja Allah Ta'ala nak beri kenyamanan kepada mereka itu. Wadaniyatan alaihim zilaluha wa zullilat qutufuha tadlila. Do you know how I Tidak like to sambungan hear? dia. Kalau saya salah tolong buat orang maklum lah. Saya bukan hafiz pun Allah Ta'ala kata ada naungan pula dalam Like I perjalanan want to hear this ustazah talk because I joined to hear how to hear. I yang cannot mana hear it. dikatakan bila sampai di pada satu tempat tu, naungan yang cukup sejuk, yang tak putus-putus, rupanya panjang naungan seduhan tu. Sampai di hadapan Qadhi Rabbul Jalil, tercari-cari taman tempat, kemudian diletakkan satu tempat yang khas yang dikhususkan untuk ahli surga. Untuk ahli surga. Jadi kita tengok lagi sejarah dalam Al-Quran menceritakan apa nasib bagi si maksiat. Apa nasib bagi orang yang kembali tapi tak bawa apa. Bawa tapi habis bagi dekat orang lah. Bawa dia rasa macam selesa. Aku beramal soleh. Banyak amalan yang telah aku laburkan. Banyak sedekah yang telah aku limpahkan ketika di hayat aku. Bangkit-bangkit di sana, tengok-tengok bungkusan kosong. Rupa-rupanya bocor. Rasa-rasanya bawa banyak sangat amalan. Banyak. Tapi bila sampai di sana hari kebangkitan, ada bungkusan. Tapi kosong. Yang dikatakan bungkusan yang bocor. Baik, salah satu di antara penyebab bocornya bungkusan ni saham amalan yang kita bawa yang banyak ni. Salah satu penyebab dia ialah silaturahim yang tak dihubungkan. Orang yang suka memutuskan silaturahim, bungkusan dia bocor. Na'udzubillah. Kita cari ada sahabat-sahabat lama, terutama di kalangan kerabat. Maksud kerabat ni adik-beradik. Terutama di kalangan kerabat. Hubungkan kembali. Lama dah tak bertegur siapa. Kerana sedikit perselisihan faham membawa sampai berlanjutan masa, sampai kadang-kadang berbulan, bertahun, bahkan sampai puluh tahun, sampai ada keturunan anak cucu pun tak berbaik lagi pun ada. Di antara salah satu penyebab bungkusan yang kita bawa akan bocor. Mungkin bawa pun tak banyak mana. Bocor tu bocor ke mana? Bagi dekat siapa? Bagi kat orang yang kita aniayai. Adakah bagi dekat saudara tu? Dia pun tak dapat. Dia pun tak dapat. Mungkin terlepas ke lain. Dan yang keduanya, kita menjatuhkan aib orang secara berhadapan. Maksud dia, kita jatuh aib dia, kita umpat dia, kita keji dia. Ada orang reda diumpat keji? Mana ada?
Kemudian kita kata dia di depan orang. Maksudnya kita buka aib dia. Kita buka aib dia. Yang ni yang dikatakan kita bocor. Yang ni kita memang bagi dekat dia. Orang yang kita khianati. Kita bermanis muka di hadapan, di belakang dia kita keji dia. Ini di antara penyebab bungkusan kita bocor. Kemudian yang ketiganya, merampas hak orang lain. Merampas hak orang lain. Tak kira lah sama ada secara paksa atau secara halus. Tapi kita ambil orang, dia tak reda, dia bagi. Dia bagi. Kita minta juga, dia terpaksa bagi. Walaupun dia bagi dengan tangan dia, tetapi dia tidak reda. Yang ni bocor. Macam yang berlaku hari ni. Hak berlaku skema tu lah. Ini pun di antara, dia kadang ambil telefon kita, dia bagi tahu. Macam ni. Awak kena bayar macam ni. Kita pun reda, banking duit kat dia. Rupanya dia menipu. Baru ni kawan saya kena, lagi kesian kat dia. Dia ni kerja taklah besar mana. Adalah sedikit simpanan. Dalam 2,000 lebih saja. Taklah banyak kan. Dengan anak ada 6 simpanan. Dia meniaga nasi lemak saja. Lepas tu ada orang telefon tu. Daripada KL. Habak kata daripada bank Islam. Padahal kita tahu dah. Pesan dah bank tu kata. Kalau urusan bank dia takkan melalui telefon kan. Dia akan surat-menyurat kan. Tapi bila kita ni kadang-kadang terkena. Dah nak terkena. Nak buat macam mana lah. Dia kata. Ni pasal insurans. Semacam dia pun nak menipu. Ni yang kita merampas secara halus. Tak nampak macam perompak ada main pecah rumah tak. Tapi dia masuk sampai ke dalam bank lah. Dia tahu ada akaun dalam bank Islam kan. Betul, kebetulan kawan tu ada. Awak ada macam ni. Tak. Sekarang dia kata berapa simpanan yang ada. Tak banyak. Dia kata adalah 2,600. Awak kena keluarkan ke semuanya. Sebab duit awak telah pun di scammer. Oleh sekian orang, awak keluarkan semuanya, buat masalah ni, awak simpan di dalam akaun sekian. Dia bagi. Kawan tu dia hebat, dia pegawai bank kan. Dia suruh simpanan ni. Lepas tu dia kata, saya akan pulangkan semula apabila akaun awak selamat. Allahu Akbar. Kat dia. Dia pun buat, kalau dia tak payah si bank. Buatlah dia buat. Dengan ayat tu lah. Habis macam tu saja. Itu dia kata dah lah ada banyak tu saja dia kata. Kawan-kawan pakatlah bagi nasihat pergi report polis. Pergi report polis pula. Polis kata duk pesan dah. Duk pesan kan. Betul no? Kadang-kadang bila nak kena, kita ni jadi terlupa no? Allah. No? Kita jadi terlupa. Jadi teralik. Masya Allah. Ni penyamun ni, no? Penyamun lah ni masuk sampai dalam rumah kita. Dalam talian kita. Ni yang dikatakan bungkusan bocor. Orang reda tak? Tak reda. Dia bukan pencuri pun, kawan tu bagi. Memang bagi. Tapi bukan dalam keadaan reda. Tunggulah. Dunia apa sangatlah nilai di sisi Allah. Tapi kalau nilai untuk orang yang susah ni bernilai lah. Kalau di sisi Allah memang tak ada nilai benda tu. Tapi tengok balasan yang akan Allah Ta'ala hantarkan nanti. Jika kita bangkit nanti bungkusan kamu akan bocor. Tak apalah, pujuklah hati kalau siapa yang pernah kena. Pujuk-pujuklah hati walaupun rasa marah. Kan? Kalau pergi report pun polis pun tak boleh buat apa dah. Nak kesan dia pun susah. Ingat dia pun mungkin dah kaya-raya tu. Atau mungkin daripada kekayaan tu tiada keberkatan. Memanglah. Bukan mungkin lah. Itu memanglah dah. Yang pasti tiada keberkatan. Kerana merompak dengan cara halus rela ataupun paksa. Di sisi Allah Ta'ala katakan sebagai penyamun. Dulu penyamun pakai tarbus. Panggil penyamun tarbus. Ni penyamun pun kami dah. Diikut zaman lah. Zaman hari ni penyamun macam tu. Yang boleh sembang pula dengan
Orang yang dia nak sambung tu, subhanallah. Inilah yang Rasulullah kata zaman fitnah. Penuh dengan fitnah. Kita ni, kenalah pandai jaga diri. Perbanyakkanlah zikir, hasbiyallah, ni'mal wakil, ni'mal maula, ni'mal nasir. Sekurang-kurangnya tu, lepas subuh tu, awaklah 10 kali dah. Itu doa tawakal kepada Allah. Minta serah pada Allah. Hanglah jadi penolong aku. Hanglah jadi pelindung aku, ya Allah. Aku ni tak tahu apa. Terlampau lemah, ya Allah. Lindunglah aku, nak. Tolonglah aku ketika mana aku ketakutan, ketika aku dizalimi. Nescaya akan Allah Ta'ala hantar serta-merta. Sekarang dapat panggilan telefon. Dengar tu. Terus Allah Ta'ala hantar. Satu rasa. Letak. Tak boleh layan. Dapat. Terus Allah Ta'ala hantar penolong. Alhamdulillah dah. Beramal. Kurang-kurangnya pagi lepas subuh bawa 10 kali. Lepas asar 10 kali. Doa pelindung. Pelindung kita tak ada tangkal-tangkal. Tapi kita ada Allah Ta'ala sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Itulah yang kita amat harapkan. Tiada lain lah. Melainkan kita gantung hati kita sepenuhnya pada Allah Ta'ala. Baik. Seterusnya, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah pun memerintahkan kepada malaikat. Malaikat yang mana ini? Itu malaikat yang menanggung aras. Bawa olehmu aras ini kepada bumi kiamat. Bumi kiamat. Baru dia bawa main aras. Selama ni tu, kita dengar saja yang disebut aras. Aras ini adalah satu kerajaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia adalah perkara sam'iyat yang wajib kita beriman. Kita wajib percaya wujudnya aras. Cuma kita tak boleh bayangkan macam mana bentuk aras. Dikatakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu bersemayam di atas aras. Jangan kita bayangkan dia macam katil ke, dia macam istana ke. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Tapi dia adalah satu kerajaan yang amat besar. Kerajaan Allah. Allah Ta'ala tak ada kerajaan di muka bumi. Semua itu dia punya. Tapi aras ini adalah satu pemerintah yang paling mulia. Milik mutlak para malaikat dan juga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mereka bersama-sama berada di sana. Sana mana? Wallahu a'lam. Tak tahu. Nak cerita lebih-lebih pasal aras, tak berani. Takut tersilap cakap. Dihukumkan berdosa. Okey, malaikat yang menanggung aras. Ada beberapa malaikat yang disebut di sini. Wa yahmilu arsy rabbika fawqahum yawma idzin samaniyah. Ada 8 malaikat yang menanggung aras. Dia pun ditanggung. Ada yang kata dia tanggung di atas belakang. Ada kata ditanggung di atas bahu. Wallahu a'lam. Di manakah tempat yang ditanggung, tapi dia pun tu bawa aras. Dikatakan bergegarnya aras ketika mana seorang wanita meminta talak daripada suaminya dengan tanpa sebab. Tanpa sebab. Okey. Perempuan ni kalau tak ada sebab dia tak minta. Kan? Ada sebab yang dia minta. Tapi ada juga yang tak bersebab. Tak boleh silap sikit. Tak boleh silap sikit. Dia nak minta. Sebab tu Allah Ta'ala pun letakkan talak itu di tangan lelaki, tidak di tangan perempuan. Kalau perempuan ni ingat lama dah kita. Dia seorang-seorang, dia talak suami dia. Pagi talak, petang rujuk. Saat ni malam talak pula. Kan ada pun 3 je. Bagi 2-3 kali habis. Itu jadi bain kubra. Talak bain kubra habis. Lepas tu pakat lagi di Cina buta belaka-laka. Pasal apa? Ketika mana dia berubah hati. Kan Allah Ta'ala bila dia ubah hati, mula-mula kita nak teringat balik kat dia. Dia kata nak rujuk, dia kata dah 3 dah rujuk apa? Kenalah cari Cina buta, pakat habis je di Cina buta pula. Ya Alhamdulillah. Allah tahu apa yang Allah buat. Baik, bergegarnya aras itu di antara salah satu sebabnya. Salah satu sebabnya. Untuk perempuan yang meminta salah. Okay. Antaranya lagi. Bergegarnya aras itu dengan penuh tangisan. Cakap apa dia? Apa target dia?
Hampa boleh buat apa? Hampa kena pergi duduk dengan dia situ. Hampa target dia. Ada gangguan, maaf ada gangguan di dalam alam maya ni kan. Saya minta tolong berhenti kan. Okey, baik. Dan di antara penyebab bergegarnya aras itu, menangis para malaikat yang menanggung aras adalah pada hari kewafatan Nabi SAW. Menangis sampai bergegar aras. Lepas ni ada 8 orang yang sedang tangguh. Tak tahu macam mana. Tak tahu macam mana. Wallahualam. Berfirman Allah Ta'ala pula, ya Jibril, segala memberi aras dari kanannya dan dari kirinya. Ini dia disuruh kepada Jibril dan juga malaikat-malaikat. Dan dia kata dikeluarkan haud anbiya. Tiap-tiap seorang itu melainkan haud Nabi Saleh alaihi salam. Maka bahawasanya haudnya itu air susu. Baik, lepas Allah Ta'ala perintahkan suruh turunnya aras. Lepas tu Allah Ta'ala perintahkan kepada malaikat di kiri dan juga kanannya untuk keluarkan seluruh haud. Para Nabi ni dia ada haud. Haud ni apa dia? Telaga. Telaga. Dia adalah telaga masing-masing. Namun paling masyhur yang diceritakan di dalam Al-Quran, 2 telaga. Telaga Nabi Allah Muhammad SAW yang diberi nama Kautsar, dan satu lagi yang diceritakan dalam Al-Quran, haud Nabi Allah Saleh alaihi salam kepada kaum Samud. Pada kaum Samud. Dan diceritakan di dalam hadis, haud itu dikeluarkan kecuali haud Nabi Saleh tak dikeluarkan. Kenapa haud Nabi Saleh tak dikeluarkan? Dia kata bahawasanya haud itu putih seperti susu. Dia tak dikeluarkan sebab ianya dilaknati. Dilaknati kerana sifat khianatnya kaum Samud minum air telaga itu pada hari minumnya unta. Pada hari unta nak minum, mereka tangkap unta tu, mereka bunuhnya. Naqatullah. Unta Allah disembelih, lalu mereka berebut tak minum kat mereka. Kemudian Allah Ta'ala laknatkan telaga tu dikeringkan. Dikeringkan. Tapi hari ni mereka pergi buat lawatan di Madain Saleh. Ada ayat telaga tu. Ada ayat telaga tu. Mata ayat tu. Mengalir jernih saja. Pernah Nabi SAW melintasi Madain Saleh ketika mana pulang daripada perang. Sahabat ni dahaga sangat-sangat. Bila melintasi medan ataupun perkampungan Nabi Allah Saleh ni, sahabat bila tengok ada air, berhentilah nak minum. Rasulullah halang. Jangan siapa-siapa pun hampiri mata air tersebut. Dia racun pada iman. Bukan racun pada badan, tapi racun pada iman. Kamu akan hilang keimanan apabila kamu minum di situ. Hari ni ada orang pergi ziarah ke Madain Saleh. Tapi tempat tu apabila bumi yang dilaknati, kita tak digalakkan untuk duduk berlama-lama. Dan Nabi pun hanya lintas saja di situ. Dia tak bagi sahabat turun pun. Melintasi lintasan tu. Macamlah tempat Nabi Allah Lut, yang mana yang dikatakan laut mati tu, kita tak disunatkan untuk berlama-lama di situ, melainkan melintas ataupun berhenti seketika sekadar mengambil ibrah dari apa yang kita lihat. Okey, baik, kita kembali kepada haud ni. Haud yang disebut haud Nabi SAW. Maka sahabat bertanya, sebab apa? Sebab bila duduk dengan Nabi di dunia ni, tak ada apa Nabi ada telaga. Nabi tak ada apa telaga. Macam mana di sana Nabi nanti ada telaga? Maka kata baginda SAW, apabila kamu semua dihimpunkan di mahsyar, sebelum dihisap satu persatu, kamu semua akan hadir ke haud aku, ke telaga aku, untuk diberi minum. Ada yang Nabi bubuh di dalam bekas, ada yang Nabi bubuh dalam tapak tangan dia. Maka sahabat-sahabat ketika tu kata, kami nak minum dari telapak tangan Nabi, nak minum terus daripada telapak tangan Nabi, bukan hanya melalui bekas. Dan Nabi pun cerita,
bekas minuman Haud Kautsar aku ini, dia kata kanat qawarira min fiddatin. Adalah bekas dia daripada piala-piala yang berwarna perak. Min fiddah, kata Rasulullah, piala yang berwarna perak, yang mana jika kamu minum akan hilang dahaganya. Maka jawab Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, aku tak mahu minum daripada bekas perak, tapi aku nak minum daripada telapak tangan. Dia pilih nak minum daripada telapak tangan Nabi SAW. Maka Nabi tanya dengan cara bergurau, berjenaka dengan Sayyidina Umar Al-Khattab. Ya Umar, kalau dari tapak tanganku nescaya bocor. Kan kita berbuaya di tapak tangan, dia menitik kan? Sebab tangan kita, jari-jari kita ni jangan hilang itu. Kalau dari tapak tanganku, wahai Umar, nescaya bocor. Dibimbangi kamu tak puas. Kalau dalam bekas perak, penuh dan sedap. Hilang dahaga selama-lamanya. Kata Sayyidina Umar Al-Khattab, aku rela daripada telapak tangan yang bocor. Kerana aku rindu sangat kepada tapak tangan tu. Di antara jawapan yang sahabat beri, Nabi bagi secara berjenaka. Dijawab oleh sahabat dengan secara serius betul-betul. Memang percaya. Kami tak boleh tapak tangan sikit. Kalau kita lah. Kalau dibagi dengan tapak tangan banyak mana? Dia ambil bekas perak. Kan? Kalau kita. Bukan para sahabat. Okey, kalau kita hari ni. Tak apalah, ambillah dari tapak tangan Rasulullah dah. Dia akan suap melalui mulut-mulut kita. Masya Allah. Ni kata yang mai ikut jauh, yang mai ikut jari jauh. Nak beratuk, nak makan tu. Rasulullah ada yang Rasulullah tak nampak. Malaikat halau. Kamu tak layak, kamu tak layak. Di antaranya, pemutus silaturahim, kamu tak layak. Dihalau. Penuh dahaga. Sedihnya, no? Sedih dan takut. Yang mana dia kata, kan dia sebut di dalam surah Al-Kautsar kan, inna a'tainakal kautsar. Kan Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, sesungguhnya dia kata kami telah beri kepada engkau wahai Muhammad Kautsar. Haudlah, telaga Kautsar. Yang mana kata baginda sallallahu alaihi wasallam, jauhnya telagaku tu, maksud besarnya telaga tu, kalau nak keliling di bulatan dia tu 1 bulan berjalan manusia di dunia ni. Kalau kita nak berjalan di gigi telaga, janganlah duk bayangkan telaga kok, lagu telaga kok jamban rumah kampung tu tak gila kata telaga, bayangkan telaga baginda sallallahu alaihi wasallam ni di masa ni. Kalau kita nak pusing keliling dia tu, berjalan manusia di bumi ni sebulan. Itu besar. Sebab dia bukan nak bagi makan seorang, 2 orang, 3 orang, 4,000, 5,000. Dia nak bagi makan keseluruhannya. Bahkan bagindalah orang yang paling sibuk di mahsyar nanti. Yaumul qiyamah. Pada hari kiamat di padang mahsyar, bagindalah orang yang paling sibuk. Sibuk cari umat. Panggil dia pemain semua. Panggil dia pemain semua. Bagi minum. Bukan kata arah suruh malaikat bagi minum. Dia bagi minum. Dia bagi minum. Minum yang mana dikatakan kalau kamu minum air daripada telaga aku ini, kamu akan hilang dahaga selama-lamanya. Kali teguk pun dah mencukupi. Mana dia kata ianya lebih harum daripada kasturi, bau sedap. Kalau sebut saja keharuman, biasanya Al-Quran akan membandingkan ataupun akan mengumpamakan bauan adalah kasturi. Sebab bauan yang paling harum adalah kasturi di sisi Allah. Kerana kasturi ni orang perempuan pun boleh pakai. Kan kita orang perempuan menggunakan kasturi putih. Sebab apa kasturi putih? Bau dia lembut, kita saja boleh bau. Dan mungkin sahabat yang mendekat dengan kita, dia akan bau. Itu kasturi putih. Sementara dia ada 2 kan, satu hitam. Kasturi hitam tu kuat untuk lelaki. Kalau kita orang perempuan pakai kasturi hitam, bila bau kuat, apa hukum? Haram. Menarik perhatian, dia bau kuat. Tapi kalau putih ni sedap. Sedap sangat. Mis abiyab. Kalau pergi
Pergi di Mekah, biasanya Mekah lah yang paling masyhur. Terus Abiyat, autor nisa, autor nisa. Dia akan cari. Pernah sahabat-sahabat kita yang bisa nanti bawa balik mai. Yang pekat likat, putih macam susu tu. Yang tu bagus. Yang paling baik lah. Walaupun ada yang dia bawa mai cair. Biasalah orang meniaga. Dan dia campur dengan minyak, dia campur dengan air sejuk. Nasib engkau lah. Kalau dia mai bagi yang 10 botol, 10 rial tu, yang tu mata dia boleh sejuk. Lepas tu warna dia memang pekak lah. Warna dia tak best langsung. Beli yang mahal, nak ambil apa? Nak ambil haruman kasturi, nak ambil haruman kasturi. Mahal sikit tak apa, untuk kita sendiri sedap pakai, Kemudian dia berubat pula, Dia berubat, dia di antara penyebab jin tak menghampiri kita. Jin hak jahat ni, dia tak mendekat dengan kita. Sebab jin dia tak suka bau wangi. Paling dia benci sekali bau kasturi. Kita bolehlah calik, kita bolehlah calik pada bahagian-bahagian yang diharuskan. Carilah, cari. Tidak pun sahabat-sahabat yang boleh jadi tetamu Allah dan Rasul tu, kirim kat mereka. Tolong beli hak yang pekatnya, yang pekatnya, yang warna putih susu tu. Kalau kita guna dia nanti melekat bergetah-getah tu, itu mak asli. Kisah Tahud Kausan, wangi dia lebih daripada kasturi. Kemudian dia ada bijana. Bijana yang saya kata tadi, qawarir. Qawarir min fiddah. Bekas minuman dia daripada perak tu, kata baginda Nabi SAW, ianya lebih banyak daripada bintang. Nak cerita tentang sifat Kautsar ni, duk dengar saja kan, kita tak tahu cerita dia punya bekas tu banyak lebih daripada bilangan bintang. Siapa boleh kira bintang banyak mana di langit? Jadi itu jumlah bekas bijana. Gelas dia. Gelas dia. Yang mana dia kata, bila dapat minum ni? Diberi minum selepas ditimbang amal. Rupanya lepas ditimbang. Lepas dihisap, baru diberi minum. Baik, kita bayangkan, dia dihisap. Kita ni akan dibahagi kepada dua. Satu syurga, satu neraka. Satu ditolak ke kanan, satu ditolak ke kiri. Hanya golongan yang di sebelah kanan. Ashabul yamin yang akan diberi minum. Wa ashabul shimal, sementara ini sebelah kiri, tak diberi minum. Ni yang dikatakan. Waktu ni Rasulullah dah tak nampak dah. Kayak ashabul shimal. Hak golongan kiri Rasulullah dah tak nampak dah. Dihijab daripada pandangan baginda sallallahu alaihi wasallam. Kalau nak ikut Nabi ni, punya penyayang, dia akan bagi semua minum. Tapi Allah Ta'ala dah hasilkan. Sebab tu dikatakan diberi minum selepas ditimbang amal kebaikan. Lambatlah Lambat. Allah. Yang dikatakan punya lama duduk di mahsyar ni, punya lama, bukan duduk, berdiri di mahsyar ni. Sampai orang kafir kata cepat-cepatlah sikit. Kalau nak bubuh kami ke neraka, bubuhlah cepat sikit. Tak tahan dah azab di mahsyar. Mungkin tanggapan mereka, neraka boleh rehat sikit kot. Sebab tu dia kata cepatnya, lamanya azab di mahsyar. Cepatlah sikit, lempak kami ke neraka. Dah tak tahan dah. Mungkin harapan di dalam neraka lebih tenang. Rupa-rupanya lagi azab. Allah. Ini perumpamaan Allah Ta'ala nak abang dekat kita, betapa azabnya siksaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kemudian disebutkan lagi, dikatakan maka bahawasanya firman Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, sesungguhnya kami hukumkan antara makhluk pada hari ini dengan syariat kami, dengan siksa dan mizan. Allah Ta'ala seru kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad, hari ini kami yang nak menghukumkan dengan syariat kami, maksudnya dengan undang-undang Allah. Dengan undang-undang Allah. Bukan undang-undang dunia yang hari ini kita duduk ni. Undang-undang dunia ni ada saja yang kita
kritik ada saja yang kita komplain, yang ini tak kena, itu tak kena, itu tak kena. Sebab manusia memang tak sempurna. Tapi hari ini kata Allah, selepas dihamparkan arash, dibentangkan mizan, kemudian kata Allah, panggil Muhammad. Aku nak amal dekat dia. Antara makhluk yang terpilih, yang disebut Mukhtar. Allah Ta'ala beri gelaran kepada Rasulullah Mukhtar. Ini orang yang terpilih. Satu-satunya kekasih Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hari ini ya Muhammad, aku nak hukumkan seluruh makhluk dengan hukum syariat kami. Dengan hukuman kami. Jadi Rasulullah ni kena akur. Apa juga hukum yang akan Allah Ta'ala hukumkan. Kemudian maka firman Allah Ta'ala, akulah raja pada hari ini. Aku yang raja. Tiada aku mengubahkan janjiku, maka jika mengubah nescaya adalah naya. Kalau aku ubah janji aku, kalau aku mungkir janji aku, nescaya aku naya. Maksudnya aku zalim. Kan disebutkan di dalam akhir doa selepas azan, innaka la tukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak pernah menyalahi janji. Rasulullah pernah bersabda melalui sabdanya yang bermaksud, barang siapa yang mendengar azan dan menjawab azan lalu diikuti dengan doa, Allahumma rabbaha bihid da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah fab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, maka di antara dia dan syurga serapat ini. Kita jawab azan. Jawab azan tu, dalam kandungan jawab azan itu adalah memohon doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar ditingkatkan darjat Nabi sallallahu alaihi wasallam, melimpahkan kurniaan yang terpuji dan tertinggi kepada baginda seperti mana yang Allah janjikan. Sebab apa? Sebab kita nak satu jaminan penolong kita di mahsyar nanti ketika mana kita ditimbang. Hadirlah baginda sallallahu alaihi wasallam membawa syafaatnya dengan asbab doa yang kita amalkan selepas azan. Tapi janganlah amal doa saja sembahyang. Tak duduk lepas azan, tak apa baca doa. Sebab Rasulullah kata siapa yang baca doa ni, dia dengan syurga macam ni. Dekat sangat-sangat dah. Tak payah sembahyang. Tak boleh lah. Lagi dia beramal macam tu saja. Dan di antaranya adalah sebab untuk Rasulullah hadir di timbangan kita. Kan lepas ditimbang satu-satu, Rasulullah ada di sebelah tengok. Yang kurang dia tambah, yang kurang dia tambah, yang kurang dia tambah. Yang ringan dia beratkan lagi. Katakan dia letak tangan dia. Dia letak serban dia. Sekali tak berat juga, dia naik di atas timbang. Kata Jibril, sudahlah Muhammad. Lebih-lebih sangat kot sampai dia naik atas timbang. Kalau dia naik atas timbang memang beratlah. Itu kata Allah, aku tak pernah memungkiri janji. Tapi kalau aku mungkir, zalimlah aku. Kita tahu Allah Ta'ala tidak bersifat zalim. Maka berkata ia kepada Malik Zabaniyah. Siapa kata ni? Allah Ta'ala. Allah Ta'ala perintah kepada Malik Zabaniyah, sediakan olehmu neraka Jahannam. Neraka Jahannam itu. Maka berjalan-jalan neraka pada ketika itu. Maka menangis Jibril. Allah Ta'ala perintah selesai. Sudah. Allah berfirman kepada Nabi SAW. Kemudian Allah memandang kepada Malik Zabaniyah. Siapa Malik Zabaniyah ini? Malaikat yang menguruskan neraka. Sedia tempat. Sedia tempat azab. Tempat siksaan. Seru sekali seru. Terus bernyala-nyala neraka tu. Dan keadaan dikatakan neraka ni 500 tahun perjalanan lagi nak sampai dah teridu. Bau busuknya. Begitu juga dengan kepanasannya dah terasa. Bahan kepanasan. 500 tahun perjalanan nak sampai dah terasa bahan kepanasan. Dan ketika itu Jibril alaihi salam dikatakan ada bersama dengan
baginda sallallahu alaihi wasallam. Jibril ni dia pengiring Nabi ya. Dia pengiring Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila sebut kepada Malik Zabaniyah agar disediakan neraka jahanam ni, menyala terang api. Bila menyala api, Jibril ketika ini terasa bahang kepanasan tu sampai. Apa yang berlaku pada Jibril? Menangis dia. Marah sungguh dia kata. Hari ini Allah Ta'ala ni marah sungguh. Sampai dia perintah agar api neraka yang selama ni tak menyala, dinyalakan. Itu yang dikatakan. Menangis Jibril. Kalau lagi Jibril boleh menangis, takkan kita tak boleh menangis. No? Masa ni tak tahu nak mana. Maka berkata Zabaniyah, mengapa engkau menangis, hai Jibril? Kenapa Malik Zabaniyah tak rasa panas? Sebab dia api lah. Dia api. Dia pun dah api, tak rasa panas. Api bakar api mana? Kan nyala lah. Pasal apa hang tak? Pasal apa hang menangis, wahai Jibril? Maka berkata Jibril, betapa kami menangis bahawasanya Allah Ta'ala terlalu murkanya kepada hambanya menyuruh sediakan neraka. Dia kata hari ini hari kemurkaan hari kemurkaan Allah Ta'ala, dia kata. Sebab tu kami menangis, kami takut sampai dia suruh nyalakan neraka. Maka menangisnya amat sangat. Lagilah. Yang amat sangat kita kata menangis terisak-isak Maka bertanya Malik kepada Jibril, hari apa ini? Hari ini hari apa ni? Maka berkata Jibril, hari kiamat. Dan berkata Malik Zabaniyah, di mana sekarang Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hari ini hari apa ni? Dia suruh pasang api. Kalau kita kata, dia suruh pasang api, hari ini hari apa? Maka jawab Jibril alaihi salam, hari ini adalah hari kiamat. Bila sebut hari ini hari kiamat, yang dikatakan Malik Zabaniyah tu siapa orang yang nak jumpa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tak cari raja dalam dunia. Dia tak cari pembesar. Dia tak cari orang paling kaya dalam dunia. Dia tak cari orang paling masyhur dalam dunia. Dia cari di mana dia? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Kenapa Malik Zabaniyah mula-mula nak cari Muhammad? Sebab dikatakan makhluk. Ke surga. Semasa baginda sallallahu alaihi wasallam Isra' dan Mi'raj, pernah satu ketika dia bermohon kepada Allah Ta'ala untuk ke neraka. Nak tengok apa ada dalam neraka. Dia bertemu dengan Malik Zabaniyah. Dan waktu tu pernah baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Malik Zabaniyah dengan bunyinya, wahai Zabaniyah, jangan sesekali umatku dibakar. Sesungguhnya mereka lemah. Dia pesan dah kepada Malik Zabaniyah. Dan aku bertemu dengan dia waktu tu. Aku mengakui aku takkan bakar umatmu. Tapi bukan kata Allah. Itu yang kita selalu sebut. Rasulullah wala dia sayang macam mana kepada Abu Talib yang memelihara baginda daripada kecil. Tapi baginda tak dapat menyelamatkan daripada neraka. Begitu juga umat dia. Walau dia sayang, walau dia menangis macam mana pun kerana mengasihi dan menyayangi kita, tapi dia tak boleh bantu kita kalau kita tak cuba bantu diri kita sendiri. Walaupun dia pernah minta kepada Malik Zabaniyah, dan adalah kata Malik Zabaniyah, mustahil untuk aku menidakkan permohonan kekasih Allah ini. Tetapi atas perintah Allah. Apabila kita sendiri tak boleh bantu diri kita, macam mana Rasulullah tolong kita? Kita sekurang-kurangnya kita ada sedikit bekalan untuk kita bawa balik ke sana. Selebihnya mohonlah rahmat daripada Allah, bersulamkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Malik Zabaniyah nak cari Bila ditanya mana segala umatnya, umat dia mana? Dia dah bagi tahu dah, dia dah sembang dah dengan aku. Jangan diazab umat aku. Jangan disiksa mereka. Sesungguhnya mereka lemah. Apa sahut Jibril? Adalah sekalian mereka itu di hadapan Allah Ta'ala. Lepas semua di hadapan
Qadirul Jalil. Macam-macam lah, macam mana keadaan kita nanti, Ya Allah, tutuplah kami dengan pakaian, simpankanlah sedikit tempat untuk kami di padang mahsyar, agar ada tempat yang naungan di bawah satu naungan teduhan. InsyaAllah, mohonlah pada Allah, di antara rentetan doa daripada Nabi SAW nak berkumpul sekali dengan kita di bawah satu naungan. Okey, kemudian maka diperbaik oleh malaikat Zabaniah akan neraka, jadilah yang di atas kepada di bawah dan ke bawah yang daripada air. Kali. Dia kali. Rasulullah bayang lagu mana dia kali neraka, bawah ke atas ke bawah. Wallahu a'lam, wallahu a'lam. Allah sahaja yang maha mengetahui. Maka neraka diberilah 4 tiang. Ada tiang neraka ni. Dan ada lagi bagi neraka jahanam itu 10,000 malaikat. Neraka tu dia ada 4 tiang. Kemudian dia ada 10,000 malaikat yang di kepalanya, dan pada tiap-tiap satu kepala itu ada 10,000 mulut. Satu kepala itu ada 1,000 mulut. 10,000 mulut. Pada tiap-tiap satu mulut itu ada 10 neraka yang ada. Dia ada 10,000 kepala. Pada setiap satu kepala tu dia kata ada 10,000 mulut. Dan tiap-tiap satu mulut itu ada 10 neraka yang adalah panjangnya pada tiap-tiap satu neraka. Nar itu 1,000 tahun perjalanan. Allah, ya Allah. Dia ada kepala 10,000. Setiap satu kepala daripada 10,000 tu ada 10,000 mulut. Mulut ni pintu masuk. Yang dimaksudkan dalam ayat ni, mulut ini adalah pintu untuk masuk. Yang mana perjalanannya 1,000 tahun perjalanan. Panjangnya 10,000 tahun perjalanan. Yang dikatakan untuk orang yang membuka aurat apabila rambutnya dilihat oleh lelaki yang ajnabi, lelaki asing, melihat aurat dia, sehelai rambut, sehelai rambut, ianya akan dilemparkan ke dalam neraka selama 60 tahun. Itu kata Rasulullah, nak berjalan masuk saja memakan masa 1,000 tahun. Tak serta lagi nak duduk dalam tu. Sehelai rambut kita yang dilihat oleh lelaki yang ajnabi, sehelai. Ada berapa ribu lai di atas kepala kita. Andai kita pernah melakukan di antara dosa-dosa ni, mintalah ampun pada Allah. Allah Maha Pengampun. Satu ketika dulu mungkin kita belum menutup aurat. Zaman jahil kita, kita pernah melakukan di antara dosa-dosa ini, minta ampun pada Allah. Sebut pada Allah, jangan sebut pada orang, sebut pada Allah. Yang terbaik waktu bila? Waktu sujud yang akhir. Cerita dekat Allah, ya Allah, satu ketika dahulu aku pernah menunjukkan sebahagian daripada auratku. Bahkan mungkin aku berbangga bila orang puji cantik letihan, kita mula nak cari nak sekatnya pakai. Lawa dengan hang putih gebu, kita mula nak selak tangan tunjuk dekat orang. Rambut dia cantik, ikal mayang. Rambut dia perang. Kita mungkin pernah melakukan di antara dosa-dosa sedemikian. Jangan sesekali rasa bangga, sebaliknya adukan kepada Allah. Ini dosa yang telah kulakukan, ya Allah, ampunkanlah dosa-dosaku. Sebab itulah sehingga terciptanya daripada lidah baginda sallallahu alaihi wasallam penghulu segala istighfar. Bila kita ucapkan kata Nabi SAW, barang siapa yang mengucap penghulu istighfar, seandainya ditakdirkan dia mati pada hari itu, pada siang tu, maka mati dia sebagai mati iman, dianggap seperti tidak ada dosa. Dan barang siapa yang mengucapkan penghulu istighfar pada petangnya, sama ada lepas asar ataupun lepas maghrib, andainya dimatikan dia pada malam tu, maka ianya dianggap sebagai orang yang mati tiada dosa. Itu yang terciptalah daripada himpunan
Imam Syekh Hasan Al-Banna Al-Ma'thurat. Al-Ma'thurat kan dekat-dekat habis sekali dia akan ada penghulu istighfar tu. Beramalah dengan penghulu istighfar tu. Mungkinlah kita tak boleh nak baca banyak-banyak. Memadailah 3 pagi, 3 petang. Kan dia ada dalam dia. Allahumma anta rabbi. Itu satu pengucapan mengaku, ya Allah engkau satu-satunya Rabbi. Rabbi ni pendidik aku, pembimbing aku, penakluk aku tu Rabbi. La ilaha illa anta. Tak ada Tuhan dah yang layak disembah melainkan engkau. Ini satu lafaz pengakuan seorang hamba yang berdosa menemui Allah Subhanahu wa taala dengan satu lafaz pengakuan, tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan engkau. Khalaqatani. Engkau lah yang menciptakan aku. Khalaqtani wa ana abduka. Aku ni siapa? Aku ni hamba engkau. Wa ana ala ahdika. Dan aku telah pun membuat perjanjian dengan engkau. Apa perjanjian kita dengan Allah? Aku nak sembah. Aku nak sembah Allah. Tidak ada Tuhan yang layak aku sembah melainkan engkau, ya Allah. Dia kata aku telah membuat perjanjian dengan engkau. Wa wa'lika, dan aku telah berikrar dengan engkau bahawasanya segala kebaikan akan kubuat dan segala kejahatan akan kutinggal. Itu kita ikrar dengan Allah. Mastatong itu sekadar yang aku termampu. Kita ni kalau kata nak mampu ni, semua kita tak mampu. Tapi buat baik sekadar termampu. Selagi boleh buat baik, buat. Kecualilah kalau banyak halangan. Wa abu laka bi'ni'matika. Aku mengaku sungguh-sungguh. Aku mengaku sungguh-sungguh, ya Allah. Dengan nikmat yang telah engkau anugerahkan kepada aku. Wa abu bizambi, aku juga mengaku dosa-dosaku. Faghfirli. Faghfirli, yang tu ulang 3 kali. Okey. Faghfirli ya Allah. Faghfirli ya Allah. Faghfirli ya Allah. Ulang 3 kali. Kan saya tertinggal. Wa'udzubika min syarri ma sana'tu. Saya tertinggal. Aku minta lindung daripada segala dosa-dosa, kejahatan yang aku pernah buat. Sana'tu dia ubah al-madhi. Al-madhi ni peristiwa yang dah berlaku. Wa'udzubika min syarri ma sana'tu. Aku minta lindung daripada segala dosa-dosa yang aku telah buat. Wa abu laka, dan aku juga mengaku semua dosa-dosaku. Mintalah diampun. Ulang 3 kali. Faghfirli ya Allah, faghfirli ya Allah, faghfirli ya Allah. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Siapa pun tak boleh terima taubat kecuali engkau. Sebab itulah Rasulullah kata ini adalah penghulu bagi segala istighfar. Barang siapa yang ditakdirkan mati pada siangnya, maka matinya mati dalam iman. Kalau ditakdirkan mati pada malamnya, maka matinya dalam iman. Dihapuskan dosa-dosanya. Baik. Tahu tak? Tempat yang paling mana paling cantik kalau nak baca penghulu istighfar ni? Tempat mana paling cantik? Seandainya kita direzekikan untuk bersolat tahajud, bawalah setiap kali di dalam sujud akhir. Solat tahajud kalau kita ada rezeki. Tak solat tahajud ni pun rezeki juga. Ada yang tak ada rezeki solat tahajud. Dia tak boleh bangun. Dia mengantuk berat sangat kepala dia. Ada orang tak ada rezeki. Dia tak boleh bangun, dia mengantuk. Subuh tak apa. Tahajud tak boleh, dia kata. Itu orang tak ada rezeki. Tak? Okey, kalaulah kita tak direzekikan untuk tahajud, waktu bila? Waktu sunat sebelum subuh. Atau kita panggil sunat fajar. Bawa bila? Pada sujudnya akhir. Ulang 3 kali. Okey, kalau tak boleh hafal, masalah nak bawa tu sujud. Tidak. Kalau tak boleh hafal, boleh kita buat selepas solat subuh, iaitu di dalam wirid-wirid selepas sembahyang subuh kalau tak boleh hafal. Kalau boleh hafal, bawa dalam sujud. Sebab apa? Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, sembahyang itu adalah doa. Maka tempat-tempat yang paling mustajab antaranya ketika berdiri betul waktu baca Fatihah. Dan antaranya waktu kita rukuk.
Antaranya waktu kita sujud. Dan yang paling hampir sekali adalah ketika sujud. Jadi Rasulullah pun mencadangkan untuk kita bawa di dalam sujud akhir. Penghulu segala istighfar. Tapi sembahyang sunat lah. Sembahyang sunat. Kalau sembahyang wajib tak boleh ke? Boleh. Boleh. Tapi kalau berimam janganlah. No? Kalau secara berimam. Saya dah ambil masa pompa dah. No? Minta maaf nak. Minta dihalalkan seminit dua. Nah. Alhamdulillah, terima kasih nak. InsyaAllah kita akan sambung. Lepas dia kata neraka tu ada 4 tiang. Dan kemudian dia ada 10,000 kepala, tiap-tiap satu kepala ada 10,000 mulut. Dan seterusnya kita berhenti sampai dekat mana dia kata panjang satu-satu mulut tu dia kata 1000 tahun perjalanan. Tanda dekat situ. InsyaAllah kalau ada rezeki bulan depan, andai kita direzekikan untuk bertemu lagi, kita akan sambung sifat neraka Jahannam. Dia nak cerita, rupanya dia ada rupa dah. Neraka Jahannam dia ada rupa. Wallahu a'lam. Allahu Akbar. Cepat masa berlalu. Cepat sungguh masa berlalu. Kalau kita tak potong dia, kata Rasulullah, dia potong kita. Dia ibarat pedang. Zamanu kasayf. Masa itu seperti pedang. Kalau hampa tak potong dia, faqta'ah, dia akan potong hampa. Kalau kata dia potong kita dengan perkara lara, rugi. Rugi sangat-sangat. Kata sekurang-kurangnya adalah sedikit pengisian untuk kita bawa balik menghadap dengan Allah, untuk kita jawab. Rupanya masa juga akan dibicarakan di mahsyar nanti. Allah Ta'ala tanya masa. Aku bagi yang dekat dia buat apa? Tak buat apa. Dia lepak saya. Dia sembang kosong, dia buat kerja lara. Dia akan cerita pada Allah apa yang kita buat. Sebab tu sampai ada surah As tu wal as, demi masa. Rupa-rupanya masa kita ni akan juga dihisap di hadapan Allah. Kita semua punya masa tersendiri tu. Bila suruh dia mengaji, dia kata dia tak ada masa. Untuk lain dia ada masa. Masa dia kata, aku ada dekat dia. Tapi dia tak pernah manfaatkan aku. Biar banyaknya benda kita nak dihisap. Banyak sangat, Wallahualam. Ada soalan nak tanya? Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Kak Ana. Kak Ana ada 2 soalan. Yang pertama, macam lepas azan kita baca doa dalam bahasa Melayu, boleh tak Ustazah? Yang kedua, ada orang minta maaf kat saya. Lepas tu saya maafkan dia Ustazah, tapi saya tak boleh buat baik macam dulu lagi. Itu saja Ustazah. Okey, baik. Okey, baik. Baca doa selepas azan di dalam bahasa Melayu. Boleh tak? Boleh. Ya Allah, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan. Kalau kita tak boleh hafaz Arab dia, kita baca dalam bahasa Melayu boleh. Sebab apa? Bahasa tu kita mudah faham. Dan bila kita mudah faham, dia masuk sampai ke hati. Maka lafaz itu menjadi lafaz yang terbit daripada hati, akan hadir kekhusyukan insya-Allah. Jadi boleh dibawa dalam bahasa Melayu. Satu lagi soalan, iaitu berkenaan dengan sahabat yang pernah menzalimi kita, pernah menginayai kita. Bila sampai satu masa dah ada kesedaran, dia minta maaf dekat kita. Dia minta maaf dekat kita. Kita pun ada kesedaran, kita maafkan dia. Tapi soalan kawan kita ni, kita maafkan, hati ni masih ada selumbar. Kita letak macam ni lah. Kita ni bila ditikam jarum, sakit kan? Bila jarum tu tikam, cabut jarum tu, sakit masih rasa tak? Orang kata tak ada dah, jarum tak ada dah. Tapi sakit tu masih ada, masih berbisa-bisa. Bubuh dah ubat, tapi masih berbisa. Kadang-kadang sampai menanah di dalam tu. Dia takkan sembuh serta-merta. Macam itulah juga masalah Kak Ana ni lah. Ingat bukan Kak Ana seorang lah.
semua orang ada. Macam tu, dia dah buat nanya kita dah. Lama dah dia buat nanya kita. Tak kira lah sama ada dia fitnah kita ke, dia rampas hak kita ke, atau apa-apa perbuatan dia yang menyakitkan kita. Tiba-tiba dia main satu masa dia minta maaf. Adakah dengan sekali maaf tu akan terhapus segala-galanya? Bagi orang yang nak memaafkan tu, memanglah maaf ni mudah diucap. Tapi orang yang nak melaksanakan dia tu, amboi dia buat aku macam-macam. Nah, dia ingat dengan satu maaf boleh selesai. Kita maafkan dia. Nah, yang terbaik kita maafkan dia. Namun sakit masih terasa. Tak boleh nak baik macam dulu dah katanya. Masih ada selumbar. Dingin mungkin kalau ada pun dingin. Tak berapa nak seronok dah. Adakah itu di antara salah satu sebab kita tak maafkan dia lagi? InsyaAllah kita maafkan dia. Cuma kita tak boleh nak berlapang dada dengan sepenuhnya. Kalau boleh, tak maulah baik dah macam dulu. Kalau baik dulu, macam dulu tu macam lebih-lebih sangat kita dahulukan dia. Tapi bila dah kenal sekali, tak apalah. Kita maafkan dia. Tapi kita tak boleh nak ikhlaskan 100%. InsyaAllah Kak Nana, didik hati no. Didik hati. Lapang hati, ya Allah. Alhamdulillah. Ada soalan lain? Ya. Okey. Baiklah. Ini Rasulullah sebut no. Apabila penghuni neraka itu dimasukkan ke dalam neraka, adakah sampai bila-bila umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia tak duduk selama-lamanya. Akan dicari imannya untuk dikeluarkan. Apabila selesai tempoh hisab dia di dalam neraka, apabila selesai tempoh dia disiksa, adalah tempoh berapa ratus tahun, berapa ribu tahun duduk dalam tu nah. Kemudian dia akan dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam surga. Ada cerita dalam Al-Quran nah, akan dikeluarkan sampai kepada habis tempoh penyiksaan. Cara masuk dalam sejarah tu kan, dia ada tempoh berapa tahun. Macam tu lah juga dalam neraka no. Jadi kata-kata ini dibuat ejekan oleh puak munafik. Tak apa, kita ni umat Muhammad, kita buat dosa banyak mana pun, habis siksa, lalang masuk surga juga. Walhal kita tak boleh tahan, no? Kita tak boleh tahan. 5 minit pun kita tak boleh tahan. Apatah lagi nak duduk beribu-ribu tahun di dalam neraka. Tapi janji Allah, sebab Allah Ta'ala kata aku tak menyalahi janji. Umat Muhammad akan dijemput juga ke surga apabila selesai tempoh azab dia. InsyaAllah, insyaAllah. Istimewa umat Muhammad ni lah. Hak yang lain memang abadan-abadah lah. Selama-lamanya. Ya, sama-sama kasih. Ya. Sallu ala Nabi ya. Okey. Terputus. Okey. Okey, baik. Terima kasih nak. Ini permasalahan berjiran, hidup berjiran macam itulah. Kan? Jadi kita dah bermaaf-maafan. Tidak? Maafan? Belum lagi, no? Okey. Benda ni melarat, benda ni melarat lah. Sebaik-baiknya kita bermaaf-maafan lah, no? Bermaaf-maafan. Dan kemudian macam polis kata tu pun betul. Jumpa dia buat tak tahu, sudahlah. No? Lepas ni buat tak layan lah. No? Buat tak layan. Tapi kena maafkan juga, no? Okey. Okey. InsyaAllah. Itu kalau kita boleh lupa tu tanda kita memaafkan lah. No? Tanda kita memaafkan lah. Macam polis tu kata tu memang saya kata elok. Kalau kata saat lagi kita berbaik-baik sangat pun, benda tu akan berulang balik. Nah, okey, macam mana dari segi
amalan yang Jawariah tanya, adakah bocor amalan kita? Nah, maksud dia kita janganlah putus terus silaturahim dengan dia. Di Islam Islam jangan putus terus, no. Pujuk hati, itu yang ada, nah. Dan berkorban jiwa sikit, nah. Jangan putus terus. Kata Nabi SAW, yang paling terbaik di kalangan kamu berdua yang memutuskan silaturahim, fabda'u bis salam. Orang yang memulakan dengan memberi salam. Kalau jumpa dia, jangan buat tak tahu, jangan payuk ridha hadza. Jangan kali kau lain. Jadi fabda'u bis salam. Jumpa dia, cukup sekadar senyum dan memberi salam untuk nak jadi umat terbaik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mungkin ada sedikit lah ujian bila dapat macam yang Jawariah bagi tadi, ada sedikit ujian. Amat berat untuk kita melaluinya, apatah lagi nak jumpa dia senyum bagi salam. Ambu yang dah buat aku macam-macam, dah. Tapi kena. InsyaAllah. Hati rasa lapang, insyaAllah. Bagi salam cukuplah senyum, assalamualaikum. Kemudian sudah. Selesai, nah. Tak apalah. Yang sudah tu sudah, biarlah Allah yang tentukan. Ustazah senang cakap, no, tak kena dekat dia kan. Allah. Sabarlah wahai hati, no. Sabarlah. Kena kuat Jawariah, nak. Kena kuat, nak. Lawan perasaan yang tak mau bagi kita ni tu, nah. Kan. Allah, jangan serik untuk melakukan kebaikan. Jangan pernah serik untuk melakukan kebaikan. InsyaAllah ada imbuhannya. Nah. Agar bungkusan tak bocor. Ya. Bermalam. Okey, baik. Kalau kita tengok Aceh dia dilanda musibah. Dia bukan dilaknat. Dia bukan dilaknat. Kalau yang dilaknat ni Allah Ta'ala akan mati serta merta keseluruhan mereka. Satu penduduk kampung tu habis. Seluruh. Macam kau Nabi Allah Lut, memang sekampung tu habis. Kau Nabi Allah Saleh, sekampung tu habis. Tak dihidupkan langsung. Termasuklah bumi dia tu, pokok pun tak tumbuh. Kalau kita tengok laut mati tu, ikan pun tak ada dalam air dia tu. Memang itu yang kita kata bumi yang dilaknat. Dia ada tempat-tempat. Tetapi macam Aceh tu dia bukan dilaknat, tetapi dia dilanda musibah. Bila dilanda musibah, ujian untuk orang yang tengok. Kemudian kita pergi, kita hadir. Bahkan kita bermalam di situ, mengambil ibrah. Ibrah di atas kunjungan kita. Apa dia ibrah ni? Pengajaran. Apa yang boleh kita ambil? Kita jangan buat sekian-sekian, akan berlaku sekian-sekian. Apa yang berlaku kepada yang ditimpa musibah. Kita tengok kepayahan, kemiskinan, mereka kita bagi sedikit bantuan yang boleh kita bagi. Itu bukan laknat. Itu musibah. Berbeza dengan laknat, kita tak boleh nak selamat apa pun. Bumi dia kan, pokok pun tak tumbuh. Kalau madak yang soleh tu, pokok pun tak naik. Pernah ditanam pokok kurma. Dia mati jadi macam hitam. Itu bumi yang dilaknat. Hanya boleh melintas, tak boleh bermalam. Berbeza dengan musibah. Musibah Allah Ta'ala akan ganti yang baru, yang lebih elok. Kalau kita tengok macam saudara-saudara kita yang diibu itu kan, mereka bukan dilaknat, mereka dilanda musibah. Lepas ni Allah Ta'ala akan ganti yang lebih baik. Itu musibah. Wallahu a'lam. Bina bisa minta ampun, minta maaf di atas kekurangan diri saya. Yang baik itu Allah punya, yang lemah yang kurang itu adalah daripada kecacatan
dan kecelaan diri saya sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsira hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma zidna ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiba wa fahman wasi'a wa amalan mutaqabbala wa taubatan nasuha wa tijaratan lan tabur. Allahumma rzuqna qabla al-mauti taubatan wa 'inda al-mauti syahadatan wa ba'da al-mauti jannatan wa na'ima ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum, taqabbal ya karim. Terima kasih Ustazah. Terima kasih semua. Terima kasih Ustazah. Sallallahu Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih semua kawan-kawan.